Isu pengangguran bukanlah satu isu yang baru. Pengangguran ialah satu keadaan tiada pekerjaan di mana seseorang yang mahu bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. Mereka ini digolongkan sebagai tenaga buruh negara, iaitu mereka yang berumur dari 15 tahun hingga ke 64 tahun yang sanggup bekerja. Negara Malaysia dan Filipina merupakan antara negara yang telah mencatatkan kadar pengangguran yang tinggi, terutamanya di kawasan Asia Tenggara. Seterusnya, persamaan antara Malaysia dan Filipina dalam isu pengangguran, di mana kerajaan membuat dasar secara berterusan dalam sektor perkhidmatan, terutamanya pelancongan. Hal ini dikatakan demikian kerana kedua-dua rakyat di negara tersebut dapat melibatkan diri dalam pekerjaan sektor perkhidmatan dan industri ini. Hal ini bertujuan untuk menggalakkan pelabur asing datang ke negara tersebut. Justeru, wang kedua-dua buah negara tersebut akan meningkat disebabkan adanya pelaburan daripada pendatang asing di negara tersebut. Jadinya, apabila pengangguran antara kedua-dua buah negara ini melibatkan diri dalam sektor pelancongan ini, akan mengurangkan pengangguran antara kedua-dua buah negara tersebut. Persamaan seterusnya iaitu sektor pertanian. Majoriti pekerja yang mengusahakan dalam bidang pertanian adalah dalam lingkungan orang tua. Ramai golongan muda yang tak berminat untuk mencuburi bidang ini. Pihak kerajaan telah membuat peruntukan untuk memajukan sektor pertanian agar golongan muda tertarik untuk melibatkan diri dalam sektor ini. Di Malaysia, persekitaran kerja sektor pertanian berubah selaras revolusi industri 4.0 dengan penggunaan teknologi digital menerusi pertanian pintar mampu tingkatkan kecekapan serta produktiviti sektor ini. Ini dapat dijadikan sebagai pemangkin untuk menarik minat belia. Manakala di Filipina, dalam menyelesaikan isu pengangguran, mereka giat dalam memajukan sektor pertanian ini. Selanjutnya, persamaan negara Malaysia dan Filipina dalam mengatasi pengangguran ialah meningkatkan kepakaran pekerja. Memakmurkan negara berdasarkan tenaga profesional merupakan langkah asas dalam pembangunan negara Malaysia dan Filipina. Kedua-dua kerajaan negara ini sangat mementingkan usaha meningkatkan pendidikan warganya. Di samping itu, kerajaan menyediakan pelbagai latihan kepada penganggur seperti di Malaysia, wujudnya pelbagai seminar kemahiran kepada penganggur-penganggur di negara ini. Contohnya, kerajaan melaksanakan program perantisan di Sabah iaitu seramai 1,128 orang graduan telah menjayakan program ini. Selain itu, SIP ataupun lebih dikenali sebagai Sistem Insurans Pekerja menyediakan program bagi meningkatkan modalisan dan kebolepasaran pekerja. Tidak kurang dengan Filipina, kemajuan kerajaan mereka juga menggalakkan penganggur, lebih lagi golongan-golongan belia untuk mengikuti latihan asas di negara mereka. Hal ini bertujuan untuk mengurangkan bilangan penganggur di negara Filipina. Seterusnya kita akan beralih kepada dasar yang dilaksanakan di negara Malaysia dan Filipina dalam menangani masalah pengangguran. Perbezaan yang dapat dilihat ialah keutamaan dasar yang diambil dalam menangani virus dan pemulihan ekonomi. Kerajaan Malaysia telah menyediakan dana dan sokongan keuangan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Seperti yang kita tahu, selepas pandemik COVID-19 melanda di seluruh negara, banyak pengusaha kecil dan sederhana yang tidak mampu untuk menanggung perniagaan mereka lagi. Seterusnya, manakala bagi kerajaan Filipina pula, mereka melaksanakan dasar State of Calamity yang membolehkan kerajaan tempatan dan kerajaan pusat mengagihkan dana untuk proses ekonominya. Kerajaan Filipina juga mengeluarkan polisi pengecualian cukai pendapatan untuk masyarakat pertengahan supaya mereka mampu untuk meneruskan kehidupan mereka selepas pandemik COVID-19. Seterusnya ialah perbezaan antara Malaysia dengan Filipina dalam mengatasi masalah pengangguran. Bagi Malaysia, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat ataupun prihatin dalam usaha mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Ini secara tidak langsung dapat merancakkan ekonomi negara dan menguruskan ekonomi negara dengan lebih baik. Bagi kerajaan Filipina pula,
mereka telah mengembangkan industri berorientasikan ekspor serta memajukan sektor pertanian dan pelancongan. Ini secara tidak langsung dapat membantu negara dalam menjana pendapatan dan seterusnya membantu merancakkan lagi ekonomi negara dengan lebih baik. Bagi negara Malaysia, kerajaan Malaysia memudahkan urusan pembiayaan perniagaan terutamanya kepada golongan belia. Di samping itu, pihak bank juga sendiri telah memudahkan urusan untuk mendapatkan pinjaman peribadi untuk membantu belia memulakan perniagaan. Langkah drastik ini memastikan lebih banyak industri kecil dan sederhana iaitu IKS mampu diwujudkan dan menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan belia. Belia yang tidak bekerja juga boleh mengambil kesempatan ini untuk mengambil peluang pekerjaan untuk mencuba nasib sebagai seorang ahli perniagaan. Kesimpulannya, masalah pengangguran yang berlaku di Malaysia dan Filipina perlulah dipandang serius oleh semua pihak, bukan oleh pihak kerajaan sahaja. Semua pihak mestilah berganding bahu dalam menangani masalah ini daripada terus berlaku kerana hal ini dapat mencerminkan situasi negara kita. Lebih-lebih lagi, kita sebagai rakyat Malaysia sudah tentu mahukan sebuah negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang baik. Oleh itu, masalah pengangguran ini hanya dapat diatasi jika semua pihak dapat bekerjasama untuk mengurangkan kadar pengangguran di dalam negara kita. Namun begitu, pihak kerajaan dan pihak swasta perlulah duduk semeja dalam melaksanakan dasar-dasar yang telah dirancang bagi membendung serta mengurangkan kadar pengangguran di dalam negara. Jadi, ini sahaja yang dapat kami simpulkan berkenaan masalah ataupun isu berkaitan pengangguran antara negara Filipina dan Malaysia. Sekian, terima kasih.